Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, melahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang mana Allah pilih kita lagi sekali untuk berada di dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu pengajian hakikat kehidupan secara online. Walaupun secara online, tapi mudah-mudahan kita niatkan untuk kita menuntut ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berkati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi bantu dulu sebarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Dan terima kasih kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini, insya-Allah. Baik. Suara okey? Suara okey, insya-Allah. Baik, senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suara bergema sikit. Suara bergema. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ada. Baik, bentar ya. Suara okey, suara gema. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Testing. Percubaan suara 1 2 3. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah beri kita kekuatan untuk teruskan pengajian online kita walaupun kita sudah bersiaran panjang kan. Yang mana pernah mengikuti saya pada awal PKP dulu. PKPB, Allah Akbar. Apapun PKP yang kita rebranding balik nama PKP itu dalam pengajian kita ini adalah Perintah Kawalan Perasaan. Alhamdulillah. Jadi tahniah dan syabas dulu. Tahniah dan syabas kepada yang istiqamah. Kena ucapkan tahniah lah. Sebab kan senang nak istiqamah. Yang mendengar, yang nak menyampai pun 2 kali 5. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah menyampaikan kebenaran. Dan mari kita jadi ejen kebenaran. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi ejen kebenaran. Jadi ejen kebenaran. Alhamdulillah. Sebarkan kebaikan. Jadi ejen kebenaran, sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan mendapatlah kita sebaik-baik amalan di sisi Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bantu dulu sebarkan. InsyaAllah ta'awanu alal birri wat taqwa.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu akan perkara yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah, moga-moga terus istiqamah. Tahniah. Biasa kita tahniah atas perkara dapat abuan dunia tak? Jadi saya ucapkan tahniah dalam amalan akhirat. Amalan akhirat terutama yang jelas nampaklah. Contoh majlis ilmu. Bukannya senang Antara dalam kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan antara perkara pertama pokok yang utama iblis akan buat kita ditalbiskan, yang ini dipalsukan, itu adalah halangan pertama itu adalah ilmu. Yang akan buat kita rasa seakan-akan menyangka bahawa ilmu ni tak penting ataupun ada setengah kalau kita dah tahu kita tak nak memahami. Ada setengah tu kata ni saya dah tahu dah ustaz. Saya dah tahu dah. Sekadar tahu, faham belum tentu. Pelaksanaan bercelaru. Dia iblis ni dia paling marah orang menuntut ilmu. Paling marah. Apatah lagi paling marah dengan penyampainya. Tu dia. Musuh utama iblis tu adalah penyampai ilmu dan pendengar ataupun penuntut ilmu. Bukan pendengar penuntut ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu lah akan keluarkan kita daripada kegelapan masuk ke dalam cahaya. Dalam lagu yang mana? Lagu Nabi Kekasih Allah kan saya tulis. Malam apa? Jiwa jadi terang. Terang, gelap jadi terang. Tu. Saya pun dah lirik dia. Lirik itu kan. Jiwa menjadi tenang. Gelap jadi terang. Ini dengan ilmu, tarik ilmu. Jadi memang ilmu ni memang sangat dibenci oleh iblis. Apatah lagi ilmu apa? Ilmu yang membawa kepada hak, yakni kebenaran. Lagilah. Ilmu kebenaran. Lagilah. Sebab apa? Sebab dalam hidup ini atau agama itu membawa pada kebenaran. Bila sebut ilmu kebenaran sudah pasti sandarannya agama. Inna dina indallahil Islam. Tapi kalau kita bincangkan kehidupan, kita akan sebut nama kebenaran. Kalau kita kata kehidupan, bincang bab agama, orang akan faham agama dalam konteks juzuk-juzuk agama. Dia nampak kehidupan agama, dia mula restriction. Restrict, maksud terhad. Dia nampak agama itu terhad. Sedangkan kehidupan memang beragama. Namun, dalam perbahasan kehidupan, kita gunakan kebenaran. Ini pun Allah katakan dalam surah Baqarah 42, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَأْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jadi, jangan kamu campur adukkan hak dan batil dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu ketahui. Baik, dalam kehidupan, itu tunggak je kebenaran. Dan memang Allah suruh kita berpesan-pesan dengan kebenaran. وَتَوَصَّوْا بِالْحَقَّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Dan bila nak sampaikan kebenaran pula kena sabar. Sebab banyak ujian-ujian. Sebab benar ni kan dalam bahasanya adalah tulen, original. Nak dapatkan yang original ni, ambil masa lah. Yang tulen. Contoh nak cari penuntut yang tulen. Penuntut ilmu ni, pendengar mungkin ramai. Pendengar ilmu mungkin ramai. Tak apalah, mendengar pun dapat fadilat dia. Jangan sampai jadi orang yang tidak menuntut pun tidak, mendengar pun tidak, suka pun tidak. Tu orang yang sangat rugi. Tapi nak mencari penuntut ilmu, tak ramai. Malah ilmu pula, bila dah menuntut, nak mencari pula yang mengamalkannya, tak ramai. Dan yang mengamal pula, yang istiqomah, lagi tak ramai. Nampak? Jadi, makin kita nak meneliti atau makin kita nak memperhalusi, makin akan jadi sedikit. Sebab apa jadi begitu? Itulah sunnatullah. Itulah aturan Allah. Itulah aturan Allah. Memang sedikit. Yang kualiti itu sedikit. Sebab tu dalam agama, ini Islam, tidak menumpukan pada amalan yang banyak. Tapi amalan yang berkualiti. Iaitu istiqomah. Kualiti. Kita tidak berbicara soal kuantiti. Kita bicara soal kualiti. Kualiti ni bukan bilangan yang banyak. Tapi sekali buat, perfect. Tapi nak dapat yang perfect, dia kena berkali-kali buat. Orang Jawa kata, practice make perfect. Tu dia. Kenapa kena solat banyak kali, Ustaz? Bukan sebab banyak kali solat. Bukan bermakna kita dah banyak solat. Tetapi kita nak latih diri kita supaya solat banyak kali sehinggalah menjadi solat yang terbaik.
Samalah dengan kita dengar kuliah malam ni. Banyak kali dengar. Bukan bermaksud banyak dah dengar. Jangan tertipu dengan iblis lagi sekali. Banyak kali dengar dah. Bukan soalan banyak kali dengar. Banyak kali dengar bukan bermaksud banyak. Tapi proses fazakir, ulangan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ulang itu sebenarnya proses tazkiyah. Proses pembersihan. Solat 5 waktu. Ulang kali. Kata Nabi SAW, mafhum hadis. Orang yang solat 5 waktu ni ibarat mandi 5 kali. Di depannya ada sungai. Mandi, bersih dosa. Gugur dosa. Bersihlah dia. Nabi umpamakan seperti orang mandi. Kalau bayangkan satu hari 5 kali mandi. Ulang kali. Bersih tidak? Bersihlah. Sama lah dengan majlis ilmu. Ulang kali dengar. Kalimah Allah berapa kali kita dengar? Sebut berapa kali dah? Kalau kita buat kiraan dah, sebutan nama Allah ni berjuta kali kita sebut tidak? Tapi bagaimana kesan dalam hidup kita? Ini yang perlu kita fikirkan, kita renungkan, kita muhasabah supaya kita adakah sudah mencapai tahapan kualiti. Kita mungkin banyak buat. Kita banyak buat sehingga kita buat-buat je. Faham? Kita ni banyak sangat buat. Lalu sekali buat-buat dia. Buat-buat baik. Ataupun pura-pura baik. Ini yang kita takut tu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, maka di sini yang mana yang dah bersiarannya ada kitab, kita buka muka surat 49. Muka surat 49 edisi baru. Edisi baru muka surat 49. Edisi lama muka surat 36. Edisi lama muka surat 36. Edisi baru muka surat 49. Baik. Berlakon dia jadi baik. Itulah kita ni. Pura-pura baik. Buat baik ada makna. Buat baik. Kita bukan mencari yang kualiti. Kita nak mencari populariti. Itu masalah ni tu. Kita melakukan amal ni, kita nak mencari populariti. Tu dia panggil apa? Kita bimbang-bimbang tu tentang apa tu? Riak. Riak dan surah Al-Ma'un kan? Dia nak cari kerana manusia. Dia riak. Dia penyakit hati tu. Bukan kata penyakit hati kecil-kecil yang cerita tu. Dia pergi pada syirik. Syirik ni sedang penonton seniman mata Allah SWT. Antara perkara yang Nabi cukup risau. Mafhum hadis. Nabi cukup risau. Nabi kata dengan sahabat. Bimbangkan keadaan umat ku akhir zaman nanti. Berlakunya syirik khafi. Syirik khafi. Apa syirik khafi? Ar-riya, Nabi kata. Nah, sepanjang hidup kita ni, berapa banyak kali kita buat sebab manusia? Berapa kali? Nak jadi baik sebab suami. Nak jadi baik sebab isteri. Nampak? Jadi, kalau hari ini sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kalau kita betulkan perkara ini, maka kita akan bimbang, dia akan merosakkan amalan kita. Baik. Double sound. Dah okey kot. Cuba. Semua too much echo ke? Saya dah pakai direct line ni. Ke Tuan Saiful Bahri kena log out, masuk log in balik kot. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum saya teruskan. Sound, bagi respon balik. Sebab ada sahabat kita, Tuan Saiful Bahri, kata sound ada. Okey je sound Ustaz? Okey. Baik. Mungkin Tuan Saiful Bahri kena log out balik, log in balik. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Alhamdulillah. Khair. Mari kita teruskan pengajian kita. Okey, jelas? Alhamdulillah. Mari kita teruskan pengajian kita. Muka surat 49. Muka surat 49. Muka surat 49. Maaf, muka surat muka surat 46. Muka surat 46. Minta maaf. Muka surat 46. Muka surat 46. Okey. Edisi lama muka surat 36. Baik, mari kita tengok apa perbincangan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik, sebelum ni, semalam kita dah sentuh tentang mata hati. Kita sentuh tentang bagaimana melihat. Kaedah melihat. Semalam kan kita dah bincangkan berapa lapisan kita buka tu insya-Allah. Jadi kalau kita lihat perbincangan pada malam ni mengaktifkan mata hati. Saya highlightkan itu tajuk poin-poin kita pada malam ini. Penting tak mata hati ni? Sangat-sangat penting. Mata hati sangat-sangat penting. Baik. Maka semalam kita dah sentuh tentang perenggan atas tu cuba tengok. Semalam kita dah lihat tentang sifat-sifat kejadian yang zohir itu. Perenggan di atas. Baik. Segala sifat-sifat kejadian di sebalik perkara yang zohir. Itu kita namakan kaedah yang tersembunyi. Ni malah ni dia ilmiah sikit. Bukan ilmiah sikit, teknikal ni. Saya akan sebut satu-satu, kemudian kita akan syarahkan. Baik. Dan kaedah yang kita bincangkan semalam, daripada cerita tentang permulaan daripada nama Allah, Ismul Azim ataupun lafzul jalalah, kemudian buka kepada asma, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bila sebut nak bacalah dengan nama Tuhanmu, ianya permulaan. Permulaan. Maknanya kalau tak boleh membaca, makna buta lah. Orang yang buta, dia panggil apa? Buta mata, tak nampak jalan di dunia. Buta hati, tak nampak jalan kembali menuju ilahi. Oh, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, kenapa kita namakan kaedah yang tersembunyi? Sebab kaedah yang dimasukkan tersembunyi itu adalah bermakna kita nak menyelesaikan isu hati yang mana tersembunyi. Hati memang tersembunyi sidang jemaah mata Allah SWT. Sifatnya halus. Kalaupun perbincangan tentang syirik khafi yang tersembunyi, maka kaedahnya memang kaedah yang tersembunyi. Baik, dan yang paling penting, kaedah yang kita perhalusi ini, ianya bertepatan dengan perintah. Allah perintahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW di dalam berhadapan dengan segala permasalahan di dunia. Nah, kita dah sentuh masalah kita ni. Masalah utama kita kat dunia ni apa sebenarnya? Apa masalah utama ni? Mari kita buat satu penegasan, taukid. Kita mengukuhkan. Baik. Masalah utama kita sedang jemaah mata Allah SWT, ni masalah di dunia ni. Okay. Masalah. Okay. Masalah utama kita. Baik, saya suka nyatakan dulu masalah ini dalam bahasa. Sebab masalah itu diambil daripada bahasa Arab sebenarnya. Masail. Masail. Apa masail? Itu adalah persoalan. 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 Persoalan utama di dunia ni apa? Apa persoalan? Kenapa kita bersoal? Apa menjadi persoalan kita di dunia ini? Nah, masalah atau persoalan di dunia ni yang utama itu adalah ma'rifatullah.
Inilah masalah ataupun utama kita. Salah satu masalah tamak hati itu dari mana puncanya Puan Atiqah Zulaikha? Macam mana boleh ada masalah tamak hati itu? Kerana dia bermula daripada masalah yang paling utama dan kita tak nampak ni satu masalah. Mengenal Allah itu soalan, bila tak mengenal kita soal lah. Tu dia. Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak soal, kita akan menyoal lah. Bila kata masalah di dunia yang utama itu adalah ma'rifatullah, apa dia? Mengenal Allah. Ini masalah utama. Ni okey. Nampak? Kita kena letakkan. Sebab tu kena bermula. Bagaimana mengatakan awal-awal kena kenal Allah? Apa dalil dia? Apa maksud dalilnya? Okey. Okey. Okey, baik. Jadi, mengenal Allah ni bermula sebab apa? Masalah utama di dunia ni adalah untuk kita mengenal Allah. Ini disuruh. Yang mana kembali kepada Iqra. Tu. Iqra. Bacalah. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Okey. Iqra bismi rabb. Okey. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dan memang saya akan ulang-ulang ayat ini. Saya akan ulang dan ulang dan ulang. Biar benar-benar kita meresap dalam hati. Dan masalah hati berpunca dari tidak mengenal Allah. Dan Puan Ummu Arif. Itulah masalah kita. Kerana tidak mengenal Allah lah, maka kita akan buat kehancuran. Kita akan buat kerosakan. Dan ini dinamakan penyakit. Penyakit apa? Yang dari mana datang penyakit ini? Datangnya nak kenal diri itu bagaimana? Tu maksud dia. Kenapa nak kenal diri? Puan Atiqah Zulaikha, saya ingat nak kenal diri dulu tak? Kenapa nak kenal diri? Untuk apa mengenal diri? Mesti ada sebab. Mengenal diri yang dimasukkan tu apa? Itulah kata ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini Puan Atiqah ni mungkin ada mendengar perbahasan tentang mengenal diri, mengenal diri. Benar, mengenal diri atau mengenal ciptaan, itu kan Allah suruh. Kan Iqra ni, Iqra, cuba kata baik-baik. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaqa, bikal ladzi khalaqa. Bila kata khalaqa ini, maknanya segala kejadian. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala kejadian. Dan kejadian ini, khalaqal insana min alaqa. Khalaqal insana min alaqa. Kejadian yang Allah nyatakan pada diri manusia ini. Nampak? Tu maksud dia. Kejadian yang Allah nyatakan pada diri manusia itu. Benar Puan Atiqah Zulaikha. Sebab tu kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Bagaimana kita nak mula mengenal Allah? Bagaimana? Kata, sebab bila kata siddiq itu arahan untuk mengenal Allah. Ini masalah utama. Ya. Lupakan yang lain-lain dunia-dunia ni masalahnya datang apabila persoalan bila tidak menyelesaikan persoalan yang utama. Iaitu mengenal Allah. Kalau kita tak menyelesaikan persoalan yang utama, iaitu mengenal Allah, maka kehancuran, kerosakan yang dinamakan penyakit hati akan berlaku. Baik. Maka di sini, kalau kita lihat, bila kata bagaimana kita nak mula meletakkan perjalanan hidup ini dengan mengenal Allah, dari mana permulaannya? Itu bermula dari hati. Itu dia dari hati. Bermulanya kita mengenal Allah itu dengan apa? Dengan hati. Hati yang tidak mengenal, dia akan jadi penyakit.
Allah bagi kita kulub, jiwa, hati. Betul ke Ustaz? Puan Natah, Tuan, kenal diri untuk kenal Allah. Dalilnya mana dalil dia? Bila kata kenal diri untuk kenal Allah ni? Betul lah tu. Cuma dalilnya adalah daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Saya dah kata tadi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi yang menjadikan. Maknanya, kita akan mengenal Allah melalui kejadian-kejadiannya. Jadi, kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal Allah melalui kejadian-kejadiannya. Yang mana kejadian ini bertepatan dengan dalil allazi khalaqa. Allazi khalaqa. Itunya. Allazi khalaqa. Nah, bila kata kejadian-kejadiannya, kejadian apa yang paling Allah jadikan sempurna, itulah kejadian manusia. Kejadian yang paling sempurna, itu adalah kejadian manusia. Nampak? Kenapa manusia ini dijadikan sempurna? Kerana manusia ini dijadikan sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Yakni ataupun dinamakan pemimpin. Yang akan dipertanggungjawabkan. Sempurnanya manusia itu kerana dia ada tanggungjawab. Dia panggil taklif. Tanggungjawabnya besar. Apa tanggungjawab yang besar? Ia ini warabbaka fakabbir. Yakni nak membesarkan Allah. Warabbaka fakabbir. Tanggungjawab manusia ini besar. Kerana apa? Kerana nak mengurus dunia ke? Tidak. Dunia tu kecil. Tapi kenapa manusia tu dianggap hebat? Kerana ada tugas yang besar. Yakni warabbaka fakabbir. Dan surah Al-Mudassir ni. Warabbaka fakabbir. Nampak? Tugas yang paling besar itu adalah untuk menyembah Allah. Bukan tugas yang besar itu untuk mengurus company yang besar. Tak ada, dunia kecil. Dunia itu sifatnya kecil. Baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tidak semua manusia boleh memimpin Puan Razia. Benar. Sebab ada manusia yang tidak terpimpin. Manusia yang tidak mengenal Allah tidak boleh jadi pemimpin sebenarnya. Apa maksud tadi jadi pemimpin yang mana masuk jadi pemimpin ni? Maksudnya, dia tidak boleh menjadi pemimpin untuk memperkenalkan kepada Allah. Tidak boleh jadi pemimpin untuk membawa kemaslahatan ummah. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kalau kita lihat di sini. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, bila kata sempurnanya, ingat, sempurnanya kejadian manusia itu adalah apabila kita mula kembali kepada tanggungjawab yang utama. Iaitu tanggungjawab apa? Khalifah. Apa khalifah punya tanggungjawab yang utama? Itulah membawa nama-nama Allah. Itu bukan senang tu. Khalifah ni membesarkan Allah dengan membawa asma Allah. Bukan kecil-kecil punya tugas ni. Jadi, anda ingat, anda ada masa untuk fikirkan dunia ini. Kerana tugas kita membawa asma Allah. Dan tak semua akan membawa asma Allah. Tak semua yang kita akan membawa asma Allah. Nampak? Benar Puan Noris Firas. Betul? Tu dia. Perhati baik-baik perbahasan kita malam ni. Sebab dia ada
dia berkait, dia ada kesinambungan tu. Dengar, perhati baik-baik, salin baik-baik. Walaupun kita dalam pengajian online, dia kuliah ni, kalau ikutkan memang kena berdepan-depan. Dia tak boleh main dengar begitu. Dia bukan seperti yang dok kita nak main dengar. Sebab dia kena faham secara keseluruhan, kafah. Perhati sekarang, salah dengar, salah buat. Bagus. Tulis, salin. Tugas khalifah adalah membesarkan Allah dengan membawa asma Allah. Iaitu nama-nama Allah. Nampak tidak? Besar tidak tugas ni? Besar. Maka bila Allah kata, Wafi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, mengapa kamu tidak melihatnya? Nampak? Pada diri manusia. Ini dalil kata tengok pada diri tadi. Yang mana Puan Zulaikha kata tadi, Tuan apa kata, tak pernah saya lupa nama Tuan Nash ke Tuan apa tadi. Kata tanya mengenai dia, Tuan Natah. Apa namanya Tuan Natah ni? Cuba tulis nama sikit. Gitu. Jadi, bila kata apa yang tengok diri ni, apa Allah suruh tengok? Ada tak Allah suruh tengok diri? Ada. Surah Az-Zariyat ayat 21. Allah suruh tengok pada diri ni. Sebab membawa asma Allah ni, yang menyebabkan manusia ni menjadi satu kejadian cukup hebat. Surah Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum. Apa pada dirimu? Anfus. Ni anfus ni. Anfusikum. Anfus. Tanafas. Nafas. Apa pada diri? Diri yang bila kata anfus ni, dia bukan rujuk pada jasad. Dia bukan rujuk pada jasad. Tu kena faham ni. Bukan sekadar jasad, sebab dia panggil tanafas. Maka rujukannya itu adalah pada sifat yang satu lagi panggil roh. Tu dia. Jadi roh ni lah yang membawa asma Allah. Nampak? Yang mana daripada kejadian nafas atau roh ni dinamakan tanafas. Anfus ni masuk dalam jasad jadi nafas. Ni dalam bab amanah ni akan cerita ni. Ini saya cerita sambil lalu je. Nanti kita akan detail pada bab amanah nanti. Bab amanah saya akan cerita susun atur dari jasad, dari roh tukar jadi masuk jadi nafas masuk dalam jadi nyawa jadi gerak jadi panjanglah cerita dia tu. Dan hakikatnya, bila sebut hakikatnya, kita nak tengok dari mana, apakah elemen ataupun yang benar-benar Allah akan angkat atau utamakan itu, adakah jasad atau roh? Maka yang menyebabkan kita ini diangkat mulia itu bukan sebab kerana jasad semata-mata. Walaupun kejadian jasad itu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang kejadian jasad memang sempurna. Subhanallah. Tengok dalam makhluk-makhluk lain, mana boleh beat manusia. Allah jadikan manusia ni subhanallah. Kerana apa Allah jadikan badan kita ni hebat? Sebab padanya ada lagi satu kejadian yang hebat. Apa dia? Roh. Tu dia. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Roh. Kalau nak kenal lagi, senang. Bila? Tunggu kita mati. Sekarang orang panggil apa? Arwah. Arwah. Tu arwah. Roh lah. Agak-agak kalau nak sedar diri daripada sekarang, belajar-belajar orang panggil arwah. Asyik pangkat lain dia panggil. Panggil arwah depan tu. Cepat sikit faham. Sebab yang membawa jasad, itu bukan jasad. Yang membawa jasad, itu roh. Yang membawa roh. Ni bahasa dia membawa roh. Maksudnya, yang memegang nafas kita, itu Allah.
itulah bersandar kepada asma Allah. Itu kata mengenal diri kenal Allah tu. Nampak? Yang mengenal dirinya, pasti akan mengenal Allah. Sebab diri yang mana yang kita nak lihat. Ni tak payah banyak kaedah perbahasan. Ingat, pengajian bila kata tasawuf, tauhid, dia bukan pengajian falsafah. Boleh je kita gunakan perkataan diri yang mana, duduk yang mana. Lalakan yang mana-mana, tak ke mana-mana pergi kan. Tak usah pening-pening. Kita ada nas, ada dalilnya dan ada kaedahnya yang ini bersandar pada Nabi SAW. Maka bila kata Allah suruh tengok pada diri, anfus ni, kita rujuk balik perkataan anfus tu, anfusikum. Tu dia. Sebab kalau kita rujuk kepada tanafas, anfus itu, maka diri kita ni ada bersifat jasadi, ada yang bersifat rohani. Dan yang ditekankan di sini adalah rohani. Bukan jasadi. Jasad itu hancur. Roh itu kekal. Nampak? Arwah dulu baik orangnya. Kan? Mana tahu saya arwah dulu ke? Sebut-sebutlah macam tu ya. Mudah-mudahan. Amin. Arwah dulu. Mana arwah Abu Aulia tu? Contoh kan. Arwah Farid Abu Aulia. Arwah dah ada. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Amin. Begitu juga yang menuntun. Arwah dulu istiqomah menuntut ilmu. Kan? Mana tahu kita ni bersilaturahim lah semuanya hingga ke jannah. Alhamdulillah. Arwah dulu mana arwah ni? Cuba tu. Arwah Asma Haliza. Tu dia. Saya petik nama. Arwah Nur Asma Haliza. Dulu istiqomah dia menuntut ilmu. Arwah Atikah Zulaika. Macam tu. Maka adakah kita lihat pada apa, kat mana nak cerita? Bila cerita bab roh ni, dia luas. Dia tidak boleh kita duk gambarkan. Jadi, jangan cuba-cuba nak gambarkan benda yang tidak ada dalam bentuk. Jadi, caranya, ni kita bawa lagi, kita masuk lagi. Kita akan tengok lagi yang mana Allah kata dalam surah Al-Alaq ayat 2, khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Nampak? Kalau kita lihat surah Al-Alaq ayat 2. Sedang penonton terjemah mata Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar? Benar. Ini apa-apa musibah kita akan cakap inna lillahi. Ini mengaji manalah pula ni tiba-tiba bubuk arwah dah kat depan kan. Pening orang tu dengar. Tapi tak apalah. Memang itu kita zikrul maut, ingat mati. Memang. Ulama meletakkan bahawa orang yang paling bijak itu yang ingat mati. Baik. Jadi dalam surah Al-Alaq ayat 2. Allah berfirman. Khalaqal insan. Insan. Khalaqal. Nampak? Bila kata khalaqal insan. Nampak? Bila sebut khalaqal insan, khalaqa. Khalaqal insan. Namin alaqa. Ni baru pergi pada jasad. Segumpal darah. Nampak? Tadi anfus. Wafi anfusikum. Wafi anfusikum. Dalam diri. Mana bukan dalam. Maksudnya tengok dalam jantung, dalam jasad. Sebab tu bila sebut wafi anfusikum. Itu bukan merujuk pada jasad. Itu maksudnya kefahaman kita. Jadi kita syarahkan yang tu. Bila kata Allah kata dalam surah Al-Alaq ayat 2. Tentang diri ni. Khalaqal insan namin alaqa. Insan. Bila kata sebut insan. Baru merujuk pada jasad. Insan. Dan jasad ini nasia. Manusia. Nampak manusia tu. Bila manusia ni, perkataan manusia diambil pada nasia. Nasia. Yang ini lupa. Ni manusia. Bila ada mak tu, dan bila ada fa'il, ni orang yang berbuatnya, orang yang lupa. Manusia ni yang lupa. Tu maksud dia.
yang lupa atau bermakna yang tiada. Clear. Nampak? Setakat ni okey. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sekarang ada yang wuyuk pula kan? Boleh InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah Allah bantu kita. Allah fahamkan kita insyaAllah. Dengan ilmunya. Sebab kita memang nak faham mengenal Allah. Sebab kita dah masuk pada fasa untuk pergi pada fasa siddiq. Siddiq ni memang dia akan cerita tentang mengenal Allah. Dia siddiq. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, bila kata khalaqal insan min alaqa, min alaqa. Alaqa ni segumpal darah. Insan, manusia. Tapi wafi anfus, bila sebut anfus dia roh. Dah beza dah. Manusia tu yang lupa yang tiada. Betul. Puan Nur Asma Aliza. Boleh insyaAllah. Khair. Alhamdulillah. Baik. Maka bila kata yang lupa yang tiada, cuba tengok daripada surah Al-Alaq ni. Iqra, apa kata Allah kata? Allah kata apa lagi? Surah Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal apa? Iqra wa rabbukal akram. Nampak? Bila kata diri kita ni tiada, ni kata dalil mengenal diri, mengenal diri. Mengenal diri. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Boleh? Okey, khair. Iqra. Iqra. Nampak? Iqra wa rabbukal akram. Allah kata dalam surah Al ayat 3, bacalah Iqra wa rabb, dan Tuhanmu yang maha mulia. Nampak? Lain sekali. Teruskan. Boleh. Dah okey. Ada gangguan sikit dia tadi. Baik. Iqra wa rabbukal. Tinggal wa rabbukal. Iqra wa rabbukal akram. Okey. Baik. Jadi sebab apa? Sebab saya nak kaitkan betul. Puan Suryati, sebab apa kata tugas khalifah membawa nama Allah? Sebab apa? Ni dalilnya. Dalil surah Al-Alaq ayat 3 ni, ni. Allah suruh baca dan bacalah Iqra. Sebab pada diri manusia ni yang khalaqal insana min alaqa. Khalaqal insana min alaqa. Bila sebut khalaqal insana min alaqa, insan itu daripada segumpal darah. Segumpal daging, darah beku. Yang tak ada apa-apa sebenarnya. Tak ada apa-apa. Tak ada value pun. Tapi yang menyebabkan manusia itu diangkat oleh Allah SWT itu adalah kerana adanya warabbukal akram. Ni. Bacalah dengan nama, dengan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra warabbukal akram. Ni yang mulia ni. Maknanya kembali melihat diri itu boleh masuk tentang manusia atau diri, pastikan je terlihat adanya sifat yang dinamakan roh. Ni dia diri, dia panggil rohani. Ni kata rohani ni. Ini jasad, jasadi. Jasad ni yang lupa. Jasad lupa, yang ingat siapa? Allah. Jadi sebab tu Nabi SAW berdoa, ajar kita apa dia?
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nampak? Allahumma a'inni ala zikrika. Ingat. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat. Sebab pada jasad, diri ni lupa. Dan roh ni lah yang akan mengingatkan jasad yang lupa ni nanti. Dan pada nanti adalah gangguan. Dia panggil gangguan apa nanti? Nafsu. Adalah gangguan nafsu nanti. Nafsu ni akan membawa kita kepada membesarkan diri. Mengakui diri. Sebab nafsu ni berbicara soal kebendaan. Disebut nafsu saja maknanya dia belum menjadi nafsu mutmainnah. Dia sebut nafsu saja bermaksud dia belum lagi jadi mutmainnah. Kalau sebut nafsu mutmainnah maknanya nafsu yang telah ditundukkan. Yang nafs tadi. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka bila sebut roh, jasad, diri, apakah yang memegang, yang membawa kita untuk membawa nama Allah ini? Maka di sinilah datangnya perbincangan tentang qalbi. Atau bahasa kita panggil hati. Qalbi inilah yang akan membawa ma fi qalbi, ma fi qalbi ghairullah. Itu nama zikir tu. Ma fi qalbi ghairullah. Nampak? Memang kita kena minta bantuan Allah. Nak belajar malam ni. Mungkin nampak macam kita tahu, kita faham. Rupanya tidak. Dan hati inilah yang akan bicara soal apa? Tadi membesarkan Allah. Baik. Bila kata hati, tu bawa diri yang mana? Hati. Jiwa, qalbi. Tapi akhir zaman hati ini telah difitnah. Bila sebut hati saja, sulit Ustaz. Susah hati. Sakit hati. Di situlah kita akan lihat. Apakah halangan yang menyebabkan kita tidak mampu mengenal Allah apabila hati ini difitnah oleh makhluk ataupun dunia. Inilah yang menyebabkan kita gagal untuk membesarkan Allah. Ini halangan dia. Di sinilah datangnya halangan. Sebab kita difitnah. Maka datanglah hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ala inna fi jasadi mudghah. Faiza salahat jasada kulluh. Faida fasada jasada kulluh. Ala wahiyya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Alaqah tadi itu seketul daging. Alaqah. Walaupun berbicara soal daging, tetapi bukannya sekadar daging yang dimasukkan jantung semata-mata. Tetapi padanya ada perbincangan yang lebih besar daripada jantung atau hati tadi. Itu dia panggil jiwa, kulub. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasada jasada kullu ala wahiyya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging ni, baiklah semuanya. Kalau buruk daging ni, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Maka Nabi SAW bagi signal. Daripada kalam Nabi SAW menunjukkan bahawa bila kata nak membesarkan Allah Ta'ala itu adalah dengan hati. Dengan hati, qalbi. Bila kata dengan hati, bila sebut hati, Nabi bagi tahu straight forward, jelas. Kalau hati ni buruk. Ini buruk kenapa? Kerana dunia.
maka buruklah semua. Sekiranya hati ini baik, di sini baik, maka baiklah semua. Di sinilah border dia. Dia tidak boleh bercampur baik dan buruk. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab tu Nabi ajar, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Nak tetap bagaimana? Din wa ala ta'ati. Qalbun salim, itu qalbun yang baik, yang sejahtera, yang salim, Islam, salim. Salim, qalbun marid, hati yang sakit. Bila kata hati ni difitnah atau dia dimasukkan oleh dunia, qalbun marid, hati yang sakit. Dibiarkan perbincangan sakit hati, qalbun mayit, hati yang mati. Itu kata ulama. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Saya simpulkan daripada huraian yang panjang lebar ni, makna kata, bila kata elemen utama ataupun pokok utama. Abang kata Buya Hamka. Pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Nampak? Dan sebaliknya, pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Maka pokoknya apa? Pokoknya itu adalah hati. Berbicara itu kiasan. Sebab pokok ni, dia melibatkan, bila kata pokok, bicara soal pokok. Iya, pokok. Gitu. Ada buah apple sini. Ada pula buah apple. Buah apple ni. Yang main-main. Apa pula apple Ustaz? Buah durian. Durian Musang King. Kita tengok. Tu dia. Durian Musang King. Allah. Ambil. Tu dia. Warna kuning. Ni. Musang King. Kenapa tamsilnya pokok? Kerana pada pokok itu ada bicara soal akar. Bila kata soal akar, inilah soal yang mana nampak tidak? Ini gaib, tak nampak. Bila sebut tentang pokok, pasti tengok akarnya. Maka inilah kehidupan. Pokok ni umpama kehidupan. Kehidupan, ini, ni dengar baik-baik, tamsil dia. Kehidupan, akar ni ibarat kepercayaan dia. Keyakinan, ini lebih utama perkataan keyakinannya. Di sini bicara soal hati. Maka kalau hatinya baik, maka kehidupannya akan baik. Dia akan datang amalan yang baik. Mulutnya baik. Jadi dia melibatkan perbincangan soal baja, soal menjaga pokok itu bukan disiram buahnya. Tak ada kerja orang siram buah. Buah pun tak ada, nak siram apa? Siram ni, suburkan tanah. Suburkan tanah ini. Suburkan dia.
Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sinilah kata Nabi SAW, utamakan kebaikan yang mana ni hati ni, penjagaan hati ni. Maka di sinilah menjadi elemen utama dengan meletakkan kembali pasak utama dia. Pasak utamanya itulah hati yang dibicarakan soal kekuasaan Allah. Bila hati ni sifatnya tersembunyi, gaib, maka kena bagilah cerita tentang yang gaib. Bila sebut hati ni, hati benda yang gaib, maka suburkannya dengan cerita tentang kekuasaan Allah. Suburkan hatimu, jiwamu, baja tu dengan apa? Dengan zikrullah. Itu namanya hati ni, zikrullah. Zikir yang disertai dengan zikir apa ni? Yang membawa maksud ingat. Yang mana disertai dengan lihat, faham, hayati. Nampak? Sidang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Barulah kita faham kenapa kena zikir. Kenapa kena zikir? Zikir ni Ustaz. Zikir ni boleh jadi dengan, bila kata zikir yang utama itu adalah zikir yang membawa kepada ingat. Ingat. Bukannya sebut. Adapun sebut yang orang kata main sebut-sebut ni. Zikir sebutan. Sebut. Subhanallah, sebut. Itu ya dengan lidah. Tapi pastikan dari hati. Zikir mesti dari hati. Zikir dari hati. Lalu berhati-hati. Ingat. Contoh, ingat. Bila kata ingat, dia dah pergi kepada sifat. Dia penghayatan. Dan bab kata zikir ni, di sini pula, bila masuk ni saya tambah, dia panggil ada zikir wajib. Dan semua manusia wajib berzikir. Zikir wajib. Apa zikir wajib? Wajib ingat. Apa maksud wajib ingat ni? Maksud wajib ingat ni adalah buat suruhan Allah. Lakukan suruhan Allah. Tinggalkan larangan. Ni zikir wajib. Ada zikir sunat. Yang mana dengan sebutan. Atau dengan lafaz. Atau lafaz. Contoh seorang isteri. Zikir sunatnya. Mengaji Asmaul Husna. Orang ngaji Asmaul Husna. Dia akan sebut zikir sunat lah. Allah. Subhanallah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Musawir. Pergi. Banyak sebut. Maka, dia sebut dengan nama-nama Allah. Tetapi ketika suruh taat dengan suami, dia tidak buat. Maka zikir sunat ni tak terpakai. Terbatal. Nah, kita mungkin, ini yang nama kadang-kadang torikat ni. Yang jadi salah. Torikat tidak salah. Torikat itu jalan. Dia zikir. Katalah 100,000 kali. Tu dia. Saya amalkan zikir 100,000 kali Ustaz. Okey. Tiba-tiba, dia tak meninggalkan apa yang larangan Allah. Dia tidak melakukan suruhan Allah. Tiba-tiba tidak solat. Tidak boleh. Itu zikir wajib. Tiba-tiba dia tidak mendidik isterinya. Itu zikir wajib. Mendidik isteri itu wajib. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Zikir nafas tu. Zikir nafas itu perbuatan. Puan Salbiah Kapah. Zikir ni. Zikir wajib ni. Saya letakkan di zikir nafas.
Bagi terus faham kat sini. Sebab dia mesti buat action. Jangan banyak cakap. Ini banyak cakap. Cakap banyak, taat tak mau. Oh, kita kena jadi isteri soleha, Ustaz. Soleha, kita soleha dengan sebutan-sebutan. Nampak soleha pada sebutan. Tapi bila buat, kan cakap bahasa kan marah pula. Nampak perangai syaitan tu. Kita tutup diri kita dengan sebutan. Tetapi perangai ala-ala syaitan. Macam mana tu? Macam mana nak faham tu? Oh, zikir kadang-kadang. Nampak zikir sunat dia tu. Masya Allah. Allah sebut. Oh, nampak zikir sunat dia. Tapi mari tang yang wajib. Allah. Keluar perangai syaitan dia. Sebab apa saya sebut syaitan? Memang itu kita akan jadi kalau tidak ingat. Orang yang tidak ingat Allah, dia akan jadi syaitan. Minal jinnati wan nas. Kan? Syaitan lah kalau kita ikut iblis. Iblis suka kita sebut. Ayat kursi dia aja. Ayat kursi, ayatul kursi, siapa aja? Iblis. Dia suka kita sebut. Sebab tu kalau siapa yang terlibat dengan ruqyah, kalau silap hari bulan, salah baca, dia betulkan makhraj. Ente baca makhraj biar betul. Dia suruh balik lah. Kita duk nak halau jin apa syaitan, kita pasang. Oh, pasang Quran, pasang bagi dengar. Dia cebik. Kau ingat aku takut katanya. Yang isunya adalah hati, sebab tu zikir dari hati. Tu dia. Zikir. Tukar kepada zikir betul. Zikir nafas tu ada zikir perbuatan. Perbuatan. Dia dah sebati dengan perbuatan dia. Sebab tu zaman dulu sahabat semua ataupun nama-nama yang seperti contoh wanita-wanita soleha, Zinnirah atau siapa lagi, Sumayyah, Rabi'atul Adawiyah. Kalau ada zaman sekarang tak terkenal. Tak nampak dia punya sebutan itu, tapi amalannya Masya Allah. Luar biasa. Benar Tuan Faiz Osman. Ramai yang zikir tapi dusta. Tapi baguslah dengan zikir tu. Sebab tu sebelum kita masuk ke zikir ingat Allah, apa gerbang utama untuk ingat? Itulah dipanggil istighfar. Istighfar lah. Mengaku diri, rasa bersalah. Ini pakaian orang mengenal Allah. Rasa bersalah. Cuba tengok perjalanan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Allah gerakkan Nabi Adam AS untuk rasa bersalah. Walaupun Nabi Adam AS itu maksum. Tetapi iblis itu menyalah. Kuat menyalahnya. Itu iblis. Ananiyah. Nabi Adam AS itu rasa bersalah. Sebab tu sebelum kita masuk ke gerbang zikrullah, itu ingat, itu bermula dengan istighfar. Benar Puan Asia? Istighfar. Itu wajib. Benar, mau faham dulu problematik. Benar Tuan Raja Sariza. Nak membawang baca bismillah luar biasa. Itu nak mengundang innalillah tu. Baik. Zikir wajib itu melaksanakan. Contoh. Wajib. Solehah ni wajib hukumnya. Sebab solehah itu taat. Soleh itu didik. Lelaki yang mendidik itu lelaki yang soleh. Wanita yang taat itu wanita solehah. Jadi hukum mendidik itu wajib. Hukum taat itu wajib. Sebab apa kena buat? Ustaz, saya tak baik. Ini bukan soal baik tak baik. Ini suruhan. Suruhan. Allah suruh kan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nampak? Ini kadang-kadang
saya duk banyak tekan, duk ulang-ulang dalam rumah tangga ni. Ini problem besar ni. Tuan Muhammad Faiz Osman, itu namanya benar. Bila kata kita beramal tidak mengenal, kita bimbang-bimbang melakukan kerosakan. Dia akan datangnya syirik, menyatakan diri bukan menyatakan Allah. Maka rosaklah dosa. Sebab tu belajar mengenal Allah ni wajib. Wajib bagi segala kewajipan. Baik, perintah Allah. Soleh tu didik. Ini yang cari yang soleh. Yang mana yang soleh? Laki saya soleh ustaz, dia diam je. Baik dia. Dia tak tegur saya pun. Dia very open minded lah. Macam inilah suami yang soleh kita nak. Letih lah macam tu. Menuruti kehendak isteri. Dia soleh ni dia kena kata, dia kena didik. Kena didik ni maksudnya dia akan jadi guru lah. Nampak? Solehah ni. Ustaz, dia ni solehah ustaz. Allah solehahnya, zikir tak tinggal. Tasbih besar alam, besar penumbuk tasbih dia. Ui, jangan buat dia. Tapi tak taat. Mana? Itu kan solehah. Nampak? Ini zikir wajib ni. Ini tanda apabila hatinya. Berbalik pada soal hati ni. Hatinya itu untuk membesarkan Allah. Maka dia akan besarkan suruhan Allah. Bagaimana nak membesarkan Allah? Maka dia akan membesarkan suruhan Allah. Itu tanda ingatlah tu. Membesarkan suruhan Allah. Itu dengan membesarkan suruhan Allah. Itulah kerja hati. Kerja hati ni nak membesarkan suruhan Allah. Lalu diterjemahkan hati dan jasad. Jasad amal lah. Amal jasad. Af'al. Maka kerana contoh af'al ni. Bila kata af'al. Maka kerana sayanglah. Kerana menyatakan sayanglah si suami mendidik isterinya. Betul. Sayang ini dinyatakan dengan mendidik. Bukan yang memberi apa yang isteri nak. Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Hati membesarkan Allah. Itu kerja hati. Af'al melakukan suruhan Allah. Ini melakukan. Melaksanakan. Perintah Allah. Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Bila kata contoh bagi seorang suami menjaga hati isteri. Menjaga hati isteri. Kena jaga ustaz hati isteri ni. Apa makna menjaga hati isteri ni? Menjaga hati isteri ni bersihkan. Yakni didik hati tu. Didik. Supaya tidak ikut nafsu. Atau perasaan. Keluarkan dia didik supaya tak syirik. Itu namanya jaga. Yang selain itu adalah perasaan. Itu bukan jaga hati. Itu jaga perasaan. Nampak? Suami nak jadi soleh kena taat ibu bapa. Benar? Pasti suami yang soleh itu mesti anak yang soleh. Isteri yang solehah pasti anak yang solehah. Dia tidak boleh isteri yang solehah, anak yang solehah tapi dia isteri dahaka. Dia tak jadi. Dia takkan jadi.
Suami yang soleh tapi anak deraka, tak jadi. Betul lah tu, Tuan Faiz. Cuma yang dimasukkan suami soleh ni, yang taat pada ibu bapa itu adalah yang mendidik. Yang mampu mendidik isterinya. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tuan Raja Sariza, didik kau-kau. Ya. Betul. Didiklah sungguh-sungguh selagi mampu mendidik. Jangan sampailah kita diherdik oleh isteri kita. Tu dia. Makna tak terdidik lah tu. Yelah Ustaz, isteri sekarang ni, isteri pula jangan tunjuk action pula. Saya Ustaz, kalau suami saya cakap, saya cengeng mata diam terus. Dia rasa hebat benar rasa boleh buat suami dia diam. Bagus suami kamu ni diam dia. Bukan diam Ustaz. Dah terdiam dah tu. Tu dia. Sampailah jadi pula satu joke gurauan. Jadi gurauan. Gurauan apa? Isteri yang tak menakutkan lah. Grup-grup takut isteri lah. Ini semua yang tidak tepat. Yang tidak kena dengan kerja hati. Kerja hati patut kenal Allah sahaja. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi, kesimpulan awal yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, dalam muka surat seterusnya, muka surat 46, tak silap saya. Ya, 47, 48. Muka surat 48. Itulah yang dikatakan. Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Didik sampai terdidik, jangan sampai diherdik. Betul. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita dah syarahkan, maka disambung juga oleh kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Diri manusia itu kecil saja, tetapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar. Ini pun kita dah syarahkan. Maka alam yang besar itu adalah perbincangan tentang apa tadi? Tentang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menyatakan kebesaran Allah. Baik. Maka di sini, bila kata kita memahami perkara ini, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, yang muka surat seterusnya, yang kitab yang edisi sebelumnya, muka surat 37, ini muka surat 48. Maka di sini kalau kita lihat, saya nak tengok ciri. Bagi yang dah, kira kalau kita faham perkara ini, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, maka kata Allah SWT surah Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilu salihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni kerja hati. Bila hati ni benar kita hidupkan dia dengan zikrullah, yakni kita melakukan suruhan Allah, maka Allah akan cabut ketakutan. Inilah ubat berani. Ubat berani bukan kata kena cengel-cengel, kena jerit-jerit, kena marah-marah, ataupun bukannya kena lembut-lembut, bela-bela. Dah, kena taat. Taat dengan Allah. Suami taat dengan Allah, insya-Allah. Isteri pun taatlah melakukan suruhan Allah. Nampak? Jadi, bila kata hidup masih, hati tu masih ada kebimbangan. Hati masih ada kebimbangan. Maknanya dia belum benar-benar menyatakan kebesaran Allah. Belum benar-benar merasakan kebesaran Allah. Dan dia tidak bawa nama Allah. Dia bawa nama diri. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Manusia yang pelupa, yang lupa dirinya itu hanya ada nama Allah. Yakni dengan ihsan. Dengan kasih sayang Allah lah dia dapat semuanya. Dia lupa, lalu dia menyatakan nama dia, maka dia yang pertama sekali Allah akan bagi kebimbangan, keresahan, kesakitan, kerisauan. Tu semua perkara-perkara hati tu. Yang lambat laun dia akan pergi pada kesakitan, penderitaan. Bahasa-bahasa lah. Tapi banyak kita kaitkan hati ni benda luar.
Sedangkan bermula punca dari diri sendiri. Dari diri sendiri yang tidak menjelaskan hidup membawa kebenaran. Takut kadang-kadang nak dengar kebenaran tu. Kita nak dengar sekadar maklumat saja. Macam pengajian ni betul-betul kita sentuh. Kita sentuh sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah bantu kita baik, sedar hati kita. Dan Allah kata dalam surah Asy-Syams ayat 7 ke 9, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa-jiwa dan seluruh zat penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah uji pula. Dalam hati ni Allah akan campakkan ilham ketakwaan, ilham kefasikan. Dalam hati juga. Sama ada dia nak bersihkan atau dia nak ikut keburukan itu. Nampak? Maka sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, maka kalau dia bersihkan pada dosa-dosa itu, maka beruntunglah dia, sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwa dari dosa-dosa. Nampak? Beruntung ini apabila dia menyucikan jiwanya dari dosa-dosa. Nampak? Dari dosa-dosa. Itu dia. Maka sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana kita nak lihat balik. Kenapa dikatakan tiada kebimbangan ni? Sebab apabila membawa dalam dirinya itu nama Allah, yang ini beramal lillah untuk mendapat ridha Allah, yang ini dinamakan ikhlas. Benar Cik Mahaya. Maka cirinya adalah dia tiada ketakutan dan dia tiada pula berduka cita. Maknanya benarlah perjalanan hidup dia. Bermula dengan nama Allah. Sebagai contoh, kita buat kesimpulan. Nak habis dah. Jadi kesimpulan, bermulanya dengan jiwa ataupun hati. Bermulanya kebenaran itu dengan jiwa atau hati. Hati yang apa? Yang membawa asma Allah. Dengan membesarkannya. Membesarkannya. Membesar. Wa rabbaka fakabir, kejati. Membesarkan Allah. Baik, bila hati ni membawa nama Allah, maka hati yang, arti kata lain, hati ini mengenal maka dia menyatakan sifat. Apa itu sifat? Sifat yang diberikan pada dirinya itu, contoh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tu Allah ilhamkan. Daripada hati ni akan keluar sifat. Sifat apa? Sifat Allah ilhamkan penyayang. Di sinilah sifat ni penyayang. Okey. Sifat-sifat yang keluar ini menyatakan ni nama-nama ni. Sepatutnya menyatakan nama-nama ni. Ni makam rasa ni. Sifat. Sebab sifat bukan benda. Dia adalah rasa, bukan rasa-rasa. Anda faham dia rasa. Rasa sayang. Yang lebih tepatnya rasa sayang. Cuba saya padam balik. Rasa sayang. Rasa ni datang daripada mengenal dia dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar. Ini perjalanan dia. Maka dia akan menyatakan sifat sayang ini, lalu dia akan terjemahkan perbuatan ataupun suruhan Allah. Apa suruhan Allah? Jadilah hamba-Nya yang penyayang.
Maka ketika kita melakukan, itu yang tadi surah Al-Baqarah ayat 62 tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat. Ni wa amilus solihat, amal baik. Amal soleh, soleh. Tu kata tadi baik. Soleh itu suruhan. Sekiranya melakukan amal baik, suruhan. Sayang ni, nampak? Sayang ni, dia tidak, ini saya tak masuk lagi gangguan nafsu ni. Kita cerita perjalanan straight ni. Sebab sayang ni, kalau misal kata ada gangguan nafsu di sini, dia akan, bila bukan jadi rasa, dia akan jadi perasaan yang tertipu dengan kebendaan. Jadi perasa lah. Perasaan. Ni kebendaan. Jadi dia tak buat amal baik. Dia tidak akan buat amal baik. Dia tidak akan buat amal baik. Ingat. Ini nanti kita bahas besok insyaAllah. Besok saya sentuh bab perasaan ni. Tapi malam ni, faham dulu perjalanannya. Yang mana bila kata jiwa, hati dia mula aktif dengan melaksanakan surah Allah, membesarkan Allah, dengan zikrullah, bermula dengan istighfar. Maka dia mengenal dia. Mengenal dia akan Allah. Lalu timbul rasa. Rasa sayang bukan sebab manusia. Tapi sebab mengenal Allah. Kalau sebab manusia tu dekat perasaan tu. Itu cerita perasaan sayang. Lala sekali jadi perasan. Baik, bila rasa sayang itu timbul dari kesedaran yang mengenal Allah. Akan dia tentang Allah. Maka datanglah kesedaran untuk melakukan suruhan. Yang ni apa suruhan? Amal yang terbaik. Menjadilah dia hamba yang penyayang. Apa makna hamba yang penyayang ini? Hamba penyayang itu hatinya bebas daripada kebimbangan. Penyayanglah. Ini kita sandarkan balik pada surah Al-Baqarah yang 62 tu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang penyayang ni dia tidak membimbangkan sesiapa pun. Siapa yang suka buat kebimbangan, dia tu bukan sifat penyayang. Cuba tengok Allah yang maha penyayang. Allah maha penyayang buat kita bimbang ke? Allah yang menenangkan, betul? Sebut nama Allah kita tenang. Baik, kalau nak jadi hambanya penyayang, dia tidak membimbangkan orang. Perangai dia tidak membimbangkan orang. Hati dia tiada kebimbangan. Itu kadang-kadang orang tanya, kalau Ustaz, kalau kita okey ke, nanti tenang, nanti orang ambil kesempatan. Bukan ambil kesempatan. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan tuntutan Allah. Jadi dia tak buat orang bimbang. Jadi orang tak adalah nak dekat dengan dia ke apa, nak jaga dia beria-ria ke tak. Orang tak bimbang dengan dia. Macam anak-anak kita lah, anak-anak kita dah makin besar panjang. Ada kita duduk bergepik dengan dia. Tanya ke mana pergi, berjalan macam mana, okey tidak, apa tidak. Tak ada dah. Sebab kita dah tak ada kebimbangan kan. Itu maknanya. Bimbang-bimbang tu masih kurang kasih sayang tu. I bimbang tu tandanya sayang atau membohong tu. Membohong. Orang bimbang ni dia dah tak ada, orang yang betul-betul sayang dia tak ada kebimbangan. Maknanya hatinya belum mengenal Allah. Ini dalil pada surah Al-Baqarah 62 tadi. Kena rob jadi makin takut. Itu sudah pasti. Takut tidak melakukan suruhan Allah. Allah suruh jadi penyayang, dia jadi pembenci. Dia jadi orang yang kuat cemburu. Cemburu ni boleh datangkan benci. Setakat hari ni tak ada lagi cemburu tu datangkan penyayang. Tak percaya cuba. Cuba suruh jadi cemburu. Tengok. Dia makin penyayang ke makin membenci. Biasanya hasad, dengki, iri, cemburu, dia akan membenci. Silat-silat kerat 18 lagi. Jangan main-main. Jangan cuba manipulasikan perkataan pada tempat yang salah. Jadi itu kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita akan sambung pengajar kita besok. Sambung lagi insya-Allah. Tu dia cukup kat hati bebas dari kebimbangan. Kalau lagi tengah nak tenangkan, isteri bimbang suami nak kahwin lagi. Tu kurang kasih sayang tu Tuan Raja Sarizal. Isteri yang bimbang suami nak kahwin lagi, mana kurang kasih sayang tu. Ustaz kurang kasih sayang apa Ustaz? Berkepit 24 jam.
Maknanya dia bukan sayang, tu kebendaan. Tu dia. Di sinilah nak tengok kita didik isteri kita ikut kebendaan atau kebenaran. Isteri yang duduk pada kebenaran, dia bukan tengok pada keduniaan. Dia kata, abang, see you in jannah. Tu dia. See you in jannah terus. Dia masing-masing nak memastikan bahawa kehidupannya itu dengan amalan. Bukan dengan kebendaan. Masih ada kebimbangan-kebimbangan. Maknanya masih ada banyak kebendaan. Salah letak kasih sayang mesti akan rosak. Mesti akan rosak. Bebaskan hatimu dari kebimbangan. Itu dia. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi rasa cukup setakat itu. Alhamdulillah. Pada malam ini Allah bantu kita. Masya Allah. Tabarakallah. Allah bantu kita. Permudahkan perbahasan kita malam ni. Kahwinlah tak cemburu pun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis. Alhamdulillah. Baik. Kita akan berhenti dekat hati. Bebas daripada kebimbangan. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kita berhenti kat muka surat. Surat apa tadi? 48. Ya, surat 48. Okey, muka surat 48. Kita akan masuk pada pengajian besok, muka surat 49. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Setia, jujur, kunci kasih sayang. Setia, jujur. Pada siapanya nak setia, pada siapanya nak jujur. Pada suami, pada isteri. Ini setia jujur ni maknanya setia pada satu je. Jangan kahwin lain ke apa maksudnya ni? Tuan Muhammad Nizar. Kadang-kadang orang kata setia yang satu. Kunci kasih sayang. Saya tengok yang satu tu warga juga. Dia. Jadi jujur ni maknanya benarkan kasih sayang itu hanya pada Allah. Maka bahagialah dia. Bahagialah dia. InsyaAllah. Baik. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih banyak pada semua yang menonton pada malam ini. Bersiaran dengan kita. Teruskan mengikuti pengajian online Hakikat Kehidupan. InsyaAllah. Dalam perintah kawalan perasaan. Sehinggalah kita kembali berjumpa dengan Allah. Dengan keadaan perasaan yang menenangkan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selagi mana perasaan kita masih lagi duduk dalam keraguan, kebimbangan, maka bimbang-bimbang kita tidak sempat persiapkan diri kita untuk jumpa dengan Allah SWT. Sebab Allah nak jumpa perasaan yang dah ditenangkan. Itulah dipanggil nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan melalui pengajian Hakikat Kehidupan ini, Allah kurniakan kita sebuah jiwa yang tenang setelah nafsu ditundukkan. Jadi teruskan bersama dengan pengajian Hakikat Kehidupan ini. Bantu sebarkan juga, panjang-panjangkan kepada rakan dan taulan, adik-beradik, sahabat handai, sesiapa sajalah yang difikirkan, yang dirasakan untuk tahu perkara ini, sebarkan. Kerana apa? Kerana kita semua adalah ejen kebenaran. Mudah-mudahan semua yang menonton ini menjadi ejen kepada kebenaran. Mudah-mudahlah jadi ejen kepada kebendaan. Asyik promote benda je hidup kita ni. Mari kita promote kebenaran. Kita promote kebenaran all out. Kerana inilah yang Allah suruh. Watawasaw bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi tolong sebarkan kebenaran. Sebarkan azam dalam diri. Aku nak jadi ejen kebenaran. Mulai saat ini dan mulai sebelum ini. Keluar kita daripada kemelut ataupun musibah COVID-19 ini. Merubah 360 darjah kehidupan kita. Yang mana kita nak menumpukan hidup. Melenggakkan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Jadilah ejen kebenaran dulu. Kalau sampai tahap, kita akan jadi pejuang kebenaran. Mana-mana yang nak jadi pejuang kebenaran, silakan, tafadhal. Sebab pejuang kebenaran, dia akan menjadi hujah pula. Jadi kalau kita sebarkan, sekadar sebar je. Sebarkan kebenaran ataupun ejen kepada kebenaran. Tapi kalau dia pejuang kebenaran, setiap kebatilan yang kita dengar, setiap kebatilan yang ada depan mata, kita kena perjuangkan. Itu lain lah. Contoh seperti mana yang Allah takdirkan, seperti mana yang saya bawa ini, mudah-mudahan jadi salah satu pada perjalanan untuk pejuang kebenaran. Apa saja salah laku, salah faham, selama ni kita salah faham, kita hancurkan kebatilan itu. Ketakutan-ketakutan yang batil,
kita hancurkan ketakutan yang batin itu. Kita bagi hujah demi hujah. Kita bukan sekadar bercakap kosong. Tak ada istilah cakap kosong dalam kehidupan ni. Mesti kena ada isinya. Mestilah bersama pada Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Baik, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah, terima kasih banyak atas perhatian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Malam ni Allah bantu kita lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dah jumpa solusinya untuk lancar. Allah bantu kita. Begitulah perjuangan kita. Ada pasang surutnya ini, maksudnya ada teknikal, ada gangguan. Tapi nak tengok kita istiqomah ke tidak. Itu sebenarnya Allah nak uji kita. Give up tidak? Terganggu tidak? Kadang-kadang tu hilang mood tu. Kan? Kadang bercakap-cakap putus. Hilang terus idea. Ilham. Allah nak tengok. Sama juga yang menonton. Hilang betul lah Ustaz. Semangat saya tengok. Tapi kalau masih lagi setia, maka Allah pilih lah tu. Alhamdulillah. Khair. Cukup setakat itu. Jumpa besok dalam pengajian kita. InsyaAllah. Dan pukul lebih kurang dalam kursus 45 ke 10. Jadi, onkan notification itu. Like and share, sebarkan. Bantu kawan-kawan semua untuk tahu tentang perbincangan kebenaran insyaAllah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.